Okey, selamat tengah hari Satu Omega. Boleh dengar? Boleh. Okey, boleh nampak saya punya presentation? Boleh nampak apa yang saya share? Boleh. Okey, terima kasih. Jadi kita mula sekarang lah ya. Sekejap saja hari ini. Kita buat dalam 25-20 minit macam tu ya. Okey. Kita sudah habis 6.1 ya. Kita sudah habis pengelasan unsur ya. Mesti kamu masih ingat lagi ada beberapa perkara yang kamu kena ingat ya. 6.1. Apa itu atom? Kemudian apa itu molekul? Ya, apa itu atom? Apa itu molekul? Kemudian kita juga sudah belajar apa itu unsur. Ya, apa itu unsur? Apa itu sebatian? Dengan perbezaan antara logam dengan bukan logam. Okey, 6.1 kita sudah habis di sini ya. So sekarang saya akan buat pengenalan sedikit. 6.2 kita akan belajar tentang apa itu campuran. Campur, daripada perkataan campur. Campur ini apa dia? Okey, kita teruskan ya. Kamu juga boleh tengok buku teks, muka surat 176. Okey, 6.2 campuran. Senang saja di sini. Apa itu maksud campuran? Okey, kita akan teruskan di sini ya. Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebatian. Okey, dua atau lebih unsur atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Yang bercampur secara fizikal. Okey. Kamu kena bezakan ya antara sebatian dengan campuran. Sebatian dengan campuran ini dia lain. Contohnya kita tengok gambar ini. Okey. Macam gambar di sebelah kanan ini ialah gambar air batu campur, ABC. Ya. Dan ini merupakan campuran. Campuran apa dalam ini? Kita bincang sama-sama. Dalam air batu campur ini ada apa? Cuba kita bincang sama-sama. Apa bahan di dalam ABC ataupun air batu campur ni? Apa dia punya bahan dalam? Apa bahan dia? Kita buat sama-sama. Ya? Apa bahan dia kelas dalam ini? Contoh? Bagi saya satu contoh. Boleh nampak tak? Lambatnya internet ni. Apa contoh bahan? Nombor satu. Pernah makan kan ABC ataupun air batu campur ini? Apa dia bahan di dalam? Cepat. Saya bagi satu contoh ya. Saya bagi satu contoh dulu bagi kamu faham. Dia dalam ini ada air. Nombor dua. Teruskan. Apa lagi ada dalam ini? Boleh dengar tak? Jelas tak? Sangkut-sangkut ke internet okey? Sudah rakam full dah rakam dah. Apa lagi dalam ini? Ada air. Kemudian kamu pernah jumpa ke makanan ni, air batu campur ni? Kelas, apa lagi dalam ni? Kita tak masa macam tu saja kamu diam saja ni. Ke tak pernah jumpa makanan ni? Okey kan ni? Boleh dengar kah? Ada problem kah? Kenapa ni? Diam saja ni, tak ada apa ada problem kah? Kenapa?
Apa dalam ini? Ha? Ha, ha. Apa lagi dalam air batu campur ini? Okay, kita sekarang sedang belajar campuran. Ada air, kemudian ada apa lagi dalam? Kalau kamu diam, saya berhenti sini sajalah. Ya? Ada. Kamu tak pernah nampak ke makanan ini? Ha? Air batu campur. Apa lagi ada di dalam? Ha, senang saja, jagung, betul lah. Apa yang susah sangat? Apa lagi dalam? Kacang. Ha, betul lah. Apa lagi? Banyak lagi kan? Ha, betul lah tu. Kenapa internet lambat ah? Ha, internet lambat ke? Ha, contohnya ada air, ada jagung, ada kacang, ada gula, ada susu, betul? Ha, betul lah. Ada susu, apa lagi? Kadang-kadang mereka letak aiskrim kan? Ini semua bahan-bahan di dalam air batu campur. Dan ini kita panggil dia ialah campuran. Ya, ini kita panggil dia campuran. Okey? Ini kita panggil dia campuran. Kemudian saya nak tanya kamu, boleh tak contohnya, ya, boleh tak contohnya kalau saya nak mengasingkan campuran ini? Contohnya, saya nak asingkan, sekejap ya. Contohnya, saya nak mengasingkan, saya nak asingkan. Macam contoh, boleh tak? Boleh atau tidak nak asingkan? Asingkan. Contohnya, siapa cakap jagung tadi? Jagung dengan air tadi. Ya atau tidak? Boleh tak kita nak asingkan? Faham tak soalan ini? Maknanya, saya nak jagung saja. Saya tak mau air. Boleh tak kita asingkan jagung dengan air ini dalam campuran? Boleh tak atau tidak nak asingkan jagung dengan air dalam campuran ini? Boleh atau tidak kamu rasa? Boleh atau tidak? Kita tak nak air. Kita nak jagung saja. Kita tak mau air. Air tu kita nak buang. Boleh? Boleh atau tidak? Cuba fikir betul-betul. Kamu cakap tidak, dia ke tidak boleh? Saya nak jagung saja, saya tak nak air, saya tak suka air dia. Ataupun macam inilah, saya tak mau kacang, saya tukarlah. Saya tak mau kacang, saya tidak mahu kacang, mahu air saja. Boleh atau tidak dalam campuran ini? Boleh? Contoh macam inilah, bagi senang kamu lah, nanti kamu pening lagi. Saya tak mau kacang, saya mau air saja. Boleh ke tidak boleh? Contoh. Boleh tak asingkan? Ataupun you mesti makan semua sekali? Maksud dia di sini, kita boleh sebenarnya ya, dalam campuran, okey, dalam campuran kita boleh asingkan. Contohnya ya, kita mau kacang, kita mau asingkan kacang, kita nak asingkan jagung, kita nak asingkan gula, bukan, kita nak asingkan dia punya air, ada cara dia. Okey, maksud dia boleh kita asingkan. Ya, inilah yang dipanggil campuran. Ya, kalau kamu tengok di sini, dia kata campuran
secara bercampur secara apa? Secara fizikal. Ini perkataan ini maknanya dia bercampur secara fizikal. Internet slow sikit lah saya ingat hari ni. Bercampur secara fizikal. Maknanya dia campur saja. Campur semua, masukkan gula, masukkan garam ke, kacang ke, ais ke, lengkong ke, kan, masukkan susu, aiskrim, campur. Campur semua. Ini maksud dia, kita panggil dia sebagai campuran. Dan campuran ini, ya, macam air ini kelas, kalau kamu masih ingat lagi 6.1, air ini unsur ataupun sebatian? Siapa boleh jawab di sini? Okey, air unsur atau sebatian? Okey. Jagung unsur atau sebatian? Ya. Kacang unsur atau sebatian? Kamu kena faham ya. Satu, air, jagung, kacang, gula ini semua adalah sebatian. Ini semua adalah sebatian. Bila masuk ke dalam campuran, bila kita campurkan semua sebatian, kita campurkan sebatian dan kita mungkin ada unsur di dalam sebatian itu, jadi maka dia akan menjadi campuran. Itu contoh apa yang kita panggil sebagai campuran. Ya. Okey, seterusnya. Kaedah pengasingan campuran. Adakah campuran ini boleh diasingkan? Ya, campuran ini memang boleh diasingkan. Okey, sebab dia hanya bercampur secara fizikal. Ya, dia hanya bercampur secara fizikal, jadi dia boleh diasingkan. Macam contoh tadi masih ingat lagi? Ya, dalam air batu campur, kita nak asingkan jagung dengan air dia. Kita tak mau, kita nak minum air saja, kita tak mau jagung. Boleh ke tidak boleh? Ya, caranya kita boleh campurkan, kita boleh asingkan antara campuran, ya. Contohnya jagung dengan air tadi kan, boleh campurkan. Boleh asingkan, ya, minta maaf. Ya. Jadi apakah cara dia? Okey, kita tengok balik muka surat yang seterusnya, ya. Ada berapa teknik pengasingan? Okey, teknik pengasingan ini kamu kena ingat betul-betul. Okey. Semua sekali ada berapa teknik pengasingan? 1, 2, penyulingan. Yang satu ini penurasan. 2, penyulingan. 3, pemisahan menggunakan magnet. 4, penggenapan. 5, pengapungan. 6, kromatografi. Dan 7, penapisan. Makna dia ada 7 cara, ya, untuk mengasingkan sebatian atau untuk mengasingkan unsur di dalam campuran. Okey? Ada 7 cara teknik pengasingan dan ini kena ingat. Ya, ada 7 cara. Baik. Seterusnya kita akan pergi satu persatu apa itu cara-cara untuk mengasingkan campuran, ya, yang orang panggil apa, untuk mengasingkan sebatian di dalam campuran. Okey, sebelum itu apakah teknik pengasingan di sini, ya, bergantung kepada sifat-sifat bahan fizik dan keadaan jirim bahan-bahan yang terkandung dalam campuran dan bahan yang hendak diperoleh daripada campuran itu. Okey. Contoh di sini, kalau kamu tengok gambar di sini, ya, ini antara contoh campuran. Okey, saya akan tunjuk gambar lah, ya. Saya tunjuk gambar sekejap, ya. Okey, contoh gambar di sini. Macam mana ini, ya? Okey, nampak ini? Ini contoh apa? Ini senang. Ya, ini senang. Ada tak gambar? Saya besarkan sedikit, ya. Macam ini. Boleh nampak gambar ni? Oh, lambat sedikit, ya. Slow lah internet hari ni. Macam ini. Macam air teh, betul. Biasanya air teh ni kamu letakkan serbuk dia di dalam. Okey.
air teh itu adalah campuran. Okey. Dan di dalam air teh tu dia ada daun-daun teh. Boleh tak kita asingkan daun teh dengan campuran dengan air? Boleh ya. Jadi kita gunakan kaedah ini. Ini namanya kaedah apa? Kalau kamu tengok tadi gambar tadi ya, kamu tengok kaedah pengasingan tadi. Kita tengok balik nombor 1 sampai 7 tadi. Kamu rasa yang ini kan teknik pengasingan ini kan ada 7 semua ya. Okey. Saya kecilkan sedikit gambar. Yang ini. Gambar ini kamu rasa saya kecilkan sedikit Okey. Okey, saya kecilkan sedikit. Okey, boleh nampak tak ini? Kamu rasa ini teknik apa ini? Kamu rasa ini yang mana? Siapa boleh beritahu? Semua sekali ada 7 kan? Semua sekali ada 7 teknik pengasingan. Kamu rasa yang ini teknik yang nombor berapa? Teknik yang mana? Penurasan, penyulingan, magnet, penggenapan, pengapungan atau penapisan? Kamu rasa ini apa ni? Kalau teh ni. Ya. Sebab ini ada daun teh dan di bawah ni ada dia punya air dan ini ialah apa yang kita panggil sebagai teknik penapisan. Ini adalah penapisan. Maknanya kita nak tapis, kita nak asingkan antara dua bahan. Dan ini merupakan teknik penapisan. Boleh faham ya? Okey. Ini teknik penapisan. Alright? Okey, kita terus sambung. Okey. Bukan penapisan tadi, minta maaf ya, itu adalah teknik penurasan sebenarnya. Penurasan. Okey, kita tengok satu persatu. Kita mulakan dengan kaedah penurasan dulu. Kaedah penurasan ini dikatakan untuk mengasingkan bahan pepejal yang tidak larut daripada cecair. Contohnya kopi dengan air ataupun teh dengan air tadi, kita gunakan kaedah penurasan. Boleh faham ya? Okey, ini senang saja. Contoh yang kedua, kaedah penyulingan. Kaedah penyulingan ni ialah untuk mengasingkan campuran cecair dan cecair yang terlarut campur dan mempunyai takat didih yang berbeza. Ini merupakan kaedah penyulingan. Okey. Yang kedua. Kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga ialah pemisahan menggunakan magnet. Macam mana menggunakan magnet? Contohnya, kalau ada paku besi yang bercampur dengan pasir, apa yang terjadi? Kalau kita nak mengasingkan paku daripada pasir ini, bolehlah menggunakan magnet. Sebab magnet dia tertarik oleh besi dan pasir tidak tertarik oleh magnet. Jadi kita boleh gunakan teknik apa yang kita panggil pemisahan menggunakan magnet. Nanti saya akan tunjukkan video dalam Telegram nanti. Okey. Seterusnya, teknik yang keempat ialah kaedah penggenapan. Contohnya, kita nak memisahkan air dengan pasir. Jadi, air ini sebenarnya pasir ini lebih berat daripada air. Jadi, pasir ini akan terorang panggil menjadi enapan di dalam air. Jadi pasir di bawah, air ini di atas, jadi kita boleh asingkan campuran air dengan pasir menggunakan kaedah penggenapan. Okey. Seterusnya ialah kaedah pengapungan. Dia berbeza dengan pengendapan tadi. Kalau pengendapan dia ke dalam gelas ya. Dan kaedah pengapungan ini dia berbeza. Kaedah pengapungan ini contohnya air dengan minyak. Disebabkan minyak ini lebih ringan daripada air, jadi dia akan terapung di atas. Dan ini juga boleh digunakan untuk memisahkan campuran. Okey. Yang seterusnya ialah kita gunakan kaedah kromatografi. Biasanya untuk mengasingkan bahan-bahan,
macam mana? Cara untuk menghasilkan jumlah yang sedikit. Ini contoh kromatografi lah ya. Macam contohnya dalam satu pen itu sebenarnya terdiri daripada 3 warna ya. Kita boleh pisahkan mengikut warna. Okey. Dan tak apa, kaedah-kaedah ini nanti saya akan cuba cari video di dalam internet dan kamu boleh tengok sendiri bagaimana mereka menggunakan 7 kaedah ini. Ya. Ada berapa semua kaedah ni? Kaedah ni semua ada 7. Okey. Ini sebenarnya kena buat aktiviti ya, kena buat eksperimen di dalam makmal. Tapi ialah kita tak boleh datang ke sekolah. Okey, tak apa, saya terangkan dahulu, kemudian kita boleh cari maklumat kemudian ya. Okey. Teknik pengasingan 7-7 ni kamu kena baca, ya, kena fahamkan dahulu. Nanti kalau tidak faham, kamu boleh tanya saya lah di dalam Telegram. Okey. Alright. Jadi itu saja untuk hari ini saya rasa. Nanti kita akan jumpa lagi pada hari apa? Kita akan jumpa pada hari Khamis ya. Kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti kita jumpa hari Khamis ya. Saya akan bagi maklumat dan latihan dalam grup Telegram. Okey, itu saja. Terima kasih.